Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam Berita Parlimen. Caj penggunaan elektrik dikenakan mengikut jumlah penggunaan bulanan dan bukannya nilai rumah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kos bahan api di peringkat global masih pada paras tinggi. Ia menyebabkan peningkatan kos penjanaan elektrik dilepaskan kepada pengguna di Semenanjung di bawah mekanisme pelepasan kos tidak berimbang ICPT. Sungguh pun demikian, kerajaan telah memputuskan subsidi elektrik berjumlah 1.064 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun 2024 kepada semua pengguna domestik, iaitu seramai kira-kira 8.1 juta pengguna yang menggunakan elektrik 1,500 kilowatt jam dan ke bawah setiap bulan agar mereka tidak dikenakan sebarang surcharge bagi tempoh tersebut. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Negara. Baik, isu kesesakan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Masalah tersebut dijangka selesai menerusi inisiatif pendigitalan pengendalian penumpang yang dilaksanakan Kementerian Pengangkutan melalui Malaysia Airports Holdings Berhad. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata ia turut meliputi pemasangan kios layan diri dan perkhidmatan bagasi layan diri secara berperingkat. Projek dijangka siap sepenuhnya pada 2025. Pada masa yang sama, kaki tangan petugas telah ditambah untuk membantu penumpang menggunakan EZ bags dan juga EZ pass bagi mendapatkan boarding pass dan menampal tag bagasi, seterusnya membantu penumpang melaksanakan bag drop. Ini pula berhubung isu keselamatan sistem pangkalan data utama padu. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib menegaskan pasukan pembangunan sistem padu sentiasa bekerjasama rapat dengan agensi berkaitan keselamatan cyber dan privasi data negara. Sistem padu dibangunkan secara dalaman menggunakan kepakaran penjawat awam sedia ada tanpa melibatkan lantikan daripada perunding luar. Keputusan ini mengurangkan risiko kebocoran maklumat memandangkan pihak luar tidak mempunyai akses secara langsung kepada padu. Pegawai terlibat juga menerusi proses tapisan keselamatan oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan CGSO. Akses hanya dibenar kepada pegawai yang dilantik dengan peranan terhad bagi memastikan integriti data dan tiada kebocoran berlaku. Menurunkan had umur memohon kewarganegaraan daripada umur 21 tahun kepada 18 tahun antara kandungan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Kurungan Pindaan 2024 yang dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pindaan itu selaras umur mengundi di Malaysia serta takrifan kanak-kanak dan dewasa berdasarkan akta berkaitan. Bacaan kedua dan ketiga RUU itu dijadual dibentang pada mesyuarat sama kali ini. Menurut naskah biru yang diedar di Parlimen, RUU itu juga bertujuan memasukkan falsal baharu kurungan 1A ke dalam perkara 18 Perlembagaan Persekutuan. Selain pindaan melibatkan perkara 23 Perlembagaan Persekutuan dan pada perenggan kurungan A, Seksyen 1, Bahagian 2, Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan. Turut dibentang untuk bacaan kali pertama ialah RUU Keselamatan Cyber 2024. Kadar denda juruukur tanah berlesen JTB yang melakukan kesalahan profesional dinaikkan daripada RM500 kepada tidak melebihi RM100,000. Kenaikan adalah setara dengan kadar denda badan profesional lain yang bersesuaian memandangkan kadar sedia ada tidak pernah dinaikkan sejak 1958.
Perkembangan itu menyusuli ketetapan Dewan Rakyat yang meluluskan RUU Juru Ukur Tanah Berlesen Kurungan Pindaan 2024 setelah dibaca buat kali kedua dan ketiga oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad. Pindaan bertujuan menambah baik dan memperkasakan Akta 458 selari peredaran masa dan kemajuan negara. Pindaan turut melibatkan peruntukan baharu selaras keperluan profesion JTB, perluasan skop kerja JTB dan kuasa lembaga juru ukur tanah LGT serta pemansuhan istilah lama dan pindaan kecil yang signifikan. Pindaan juga signifikan dengan kemajuan terkini dalam bidang digital serta dapat menggalakkan pengurusan masa dan sumber yang cekap. Dewan Rakyat turut meluluskan RUU Kualiti Alam Sekeliling Kurungan Pindaan 2023. Ia diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas bacaan kali ketiga. Pindaan itu dapat memantapkan lagi penguatkuasaan, pencegahan pencemaran dan jenayah alam sekitar daripada terus berlaku dengan peningkatan kadar penalti serta kompaun. Nik Nazmi berkata pesalah berdepan julat kadar denda antara RM5,000 hingga RM10 juta selain penjara mandatori tidak melebihi 5 tahun. Kadar kompaun ditingkatkan daripada maksimum RM2,000 kepada tidak melebihi 50% daripada denda maksimum kesalahan berkaitan. Turut diluluskan RUU Perbekalan Kurungan Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2024 di peringkat dasar membabitkan peruntukan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan. RUU berkenaan dibentangkan oleh Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Permohonan peruntukan itu susulan penyusunan semula beberapa kementerian yang turut dinamakan semula selain penubuhan kementerian baharu. Teknologi satelit orbit rendah bumi antara teknologi baharu yang sedang diteliti dan keperluan itu bagi meningkatkan akses jalur lebar terutama di kawasan pedalaman. Memaklumkan kepengetahuan sidang Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menjelaskan teknologi fixed wireless broadband berupaya membantu backhaul bagi menara yang jauh dari lokasi yang mempunyai gentian optik. Ketiga adalah teknologi yang agak menarik dan belum lagi digunakan, tapi ianya dinamakan direct to cell ataupun direct to device. Ini sangat bersesuaian kerana ia bermakna kita tidak bergantung harap kepada menara-menara untuk memancarkan signal, tetapi kita boleh menggunakan phone kita untuk berkomunikasi terus dengan satelit dan itu yang seolah-olah menjadi menara. Ini teknologi baru yang mungkin akan dilaksana sekitar 2025. Melalui jendela pula 2,395 menara baru telah siap dan beroperasi. Sementara 39,983 stesen pemancar telah siap dinaik taraf di seluruh negara. Pemberian insentif keuangan RM42 juta kepada pengilang gula merupakan mekanisme langkah dibuat oleh kerajaan dan ia bertujuan memastikan bekalan barangan keperluan itu berterusan sementara mekanisme terbaik sedang dimutamatkan berhubung harga dan pengeluaran gula. Paling khawatir bukan domestik, penggunaan domestik yang berhormat. Yang kita paling khawatir ialah kegunaan industri kecil, mikro. Ya, sebabnya industri mikro ni yang kita paling khawatir. Yang buat kuih baulu, yang buat air balang, yang jual air balang, yang jual apam balik ya, yang jual kuih bakar, akak dan sebagainya. Inilah yang banyak guna gula. Jadi apabila kalau domestik ni kita boleh kawal lagi kerana mereka tak guna banyak gula, mereka hanya guna dalam 2 kilo lebih saja sebulan per household dengan izin Tan Sri. Tapi kalau sekiranya harga gula itu tidak terkawal, maka dia akan ada kesan kepada inflasi, dia akan ada kesan kepada rantaian yang lain-lain ni seperti harga makanan, air dan sebagainya.
Dewan turut diberitahu harga bahan mentah ketika ini bergantung kepada faktor seperti perubahan iklim selain faktor geopolitik seperti peperangan atau dasar negara pengeluar seperti India yang menyekat ekspor bawang dan beras. Pemberian subsidi tepung gandum kegunaan am yang bernilai 40 juta ringgit telah dialihkan ke dalam butiran perbelanjaan program Payung Rahmah menerusi bajet 2024. Peruntukan bagi tepung gandum kegunaan am itu termasuk dalam peruntukan 200 juta ringgit bagi program Payung Rahmah. Pada bajet 2023 ada butiran 040600 iaitu subsidi tepung gandum kegunaan am 40 juta ringgit. Pada bajet 2024 butiran ini tiada, ya, dan ditanya dalam dewan ini daripada ahli yang berhormat, sebab itu saya menggulung peringkat jawatankuasa. Check handset sebab saya ada jawab 40, saya ingat Rasah yang bertanya. Ya, betul. 40 juta itu ada tetapi di bawah butiran Payung Rahmah. Dan saya nak beritahu Tan Sri Ketua, tepung kegunaan am ni 40 juta ni bajet tu ada kita asingkan tapi tak pernah dituntut. Dah beberapa tahun tak pernah dituntut yang berhormat Tan Sri Ketua. Kerana apa? Kerana tak ada kilang yang nak buat tepung kegunaan am ni. Ya, jadi dan rakyat pun tak pernah minta. Kos pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Pelabuhan Kelang kekal 50.27 bilion ringgit. Kos merangkumi laluan sepanjang 665 km dan 20 stesen di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata Malaysia Rail Link MRL sebagai pemilik projek itu tertakluk kepada Akta Pengambilan Tanah kurungan APT 1960. Sekiranya baki tanah tersebut kurang daripada 0.25 hektar dari perwataan Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960, tanah tersebut akan diambil secara keseluruhan. Pembayaran pampasan yang dinamakan sebagai dengan izin injurious affection and severance juga akan diberikan kepada pemilik tanah bagi tanah-tanah yang tidak lagi memberi nilai keuntungan akibat pemisahan tanah ataupun keadaan saiz dan bentuk tanah yang tinggal selepas pengambilan dilakukan. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.